شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع سلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي على النبي والتبسم dan Nabi tabasam witabasam dan Nabi tabasam Allahumma salli alaihi qalbil mutayyim kullama salla alaika wa sallama ساق السعادة مخرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي هذه الأمة يا ربي بجاه النبي هذه الأمة قمرون 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 زدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
المدينة من صلى الصلاة وتحلى بصفاته يا بيختلف دله ماشي شفاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله سبحانه وتعالى بالكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita merafakkan, kita memperbanyakkan, kita meninggikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana di atas limpah dan kurnianya serta keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan, diberikan peluang kepada kita pada hari ini untuk kita sama-sama bertemu dan kita hidup lagi pada hari ini, alhamdulillah. Dan juga kita masih lagi dikurniakan nikmat yang sama yang kita dapat semalam, nikmat anggota tangan yang sempurna, nikmat penglihatan yang baik, nikmat untuk kita bercakap dengan baik, nikmat untuk kita mendengar, nikmat untuk kita makan, kita minum, kita tidur dan sebagainya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit, kita kata nasihat, peringatan untuk kita juga, untuk saya dan juga untuk sidang pendengar semua, berkenaan tentang satu perkara yang kena dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu berkenaan tentang amalan ataupun perkara yang pertama yang akan ditanya, yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, ialah apa dia? Perbuatan apa? Iaitu perbuatan tentang solat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, boleh dikatakan kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim, Kitabullah, terdapat banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebut ataupun memerintahkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengerjakan solat. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa itaiz zakah, ataupun wa atuz zakah. Sadaqallahul azim. Boleh dikatakan kalau kita baca dalam banyak-banyak surah, yang ada 114 surah di dalam Al-Quran, banyak ayat yang kita akan jumpa macam ni. Dalam surah Al-Baqarah bukan hanya satu ayat saja yang menyebut tentang aqimus shalah, banyak. Buka lagi dalam surah Ali Imran pun ada, An-Nisa pun ada, surah juzuk yang ke-30 surah Al-Bayyinah pun ada. Tuan-tuan sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa mafhum ayat ini? Apakah yang dimaksudkan dengan aqimus solat? Tang mana yang dikatakan wajib solat itu? Baik, saya akan ceritakan tang mana yang kata kita ni sebagai umat Islam wajib solat. Iaitu kalau kita sebut aqimu, bermaksud, kalau kita tengok dalam ilmu bahasa Arab, kan dalam tata bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, aqimu itu adalah lafaz fi'il amr. Kalau kita yang mengaji ilmu bahasa Arab, fi'il amr ni maksud apa? Ayat suruh, ayat perintah.
Bila mana ayat perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan Allah Taala suruh manusia itu untuk buat, maka ia akan jadi dua. Sama ada hukum dia itu wajib ataupun haram. Allah suruh buat ataupun Allah suruh tinggal. Sebagai contohnya Allah sebut wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampir ataupun kamu dekat dengan zina. Itu larangan Allah, suruhan Allah. Jangan kamu dekat dengan zina, apatah lagi kamu berzina. Menunjukkan itu ayat suruhan yang mana Allah Ta'ala larang umatnya Nabi Muhammad SAW untuk dekati zina. Begitu juga dengan solat. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman seperti mana yang saya telah sebut di awal muqaddimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Jadi itulah yang kita kata sebagai dalil menunjukkan bahawasanya solat fardu itu adalah wajib untuk kita laksanakan ataupun wajib untuk kita tunaikan. Apa maksud wajib, tuan? Kan kalau kita yang mengaji usul fiqh, kan dalam ilmu usul fiqh dia ada wujub, wajib. Ma makna wujub? Apakah yang dimaksudkan dengan wajib? Iaitu apa dia? Iaitu kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Kita akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya kita puasa bulan Ramadan, kita buat dapat pahala. Kita keluarkan zakat, kita buat, kita dapat pahala. Kita pergi buat haji kalau kita berkemampuan, kita buat, kita dapat pahala. Solat, kita solat 5 waktu sehari semalam, kita buat, alhamdulillah dapat pahala. Dan jika kita meninggalkannya, maka kita akan berdosa. Maksudnya kalau kita tak solat, berdosa. Kita tak puasa, kita berdosa. Kita tak keluarkan zakat sedangkan dia ada harta yang cukup, kita berdosa. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Senang kata, maksud wajib ni, buatlah macam mana sekalipun, sakit ke, sibuk ke, jawatan tinggi macam mana pun, tak ada masa sekalipun, terlalu penat macam mana pun, bila sebut kata wajib, maka kod mana pun kita mesti juga buat solat 5 fardu ni. 5 waktu je, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kadang-kadang orang yang dah ada duit, sayang dia ada kekayaan yang banyak, rumah besar, kereta banyak, ada motor, ada duit yang lebih, kan? Dia rajin sedekah, dia rajin buat amal kebaikan, tolong orang, bagi duit ke orang, tapi satu je yang dia tak buat. Apa dia? Bila mana kau tak solat, maka amalan yang lain itu akan terhapus. Sebab apa? Sebab solat ni tiang yang teguh. Kalau kata kita tak solat, bermakna tiang kita runtuh. Macam mana dengan amalan yang lain? Kita nak buat rumah lah contoh, nak buat bangunan. First kita kena ada tapak untuk kita buat bangunan tu. So tapak tu ialah kalimah syahadah yang akan menjadi tapak itu. Jadi lepas buat dah ada tapak, apa yang kita kena buat? Kita kena buat tiang. Boleh ke? Ataupun kita nak buat pintu dulu, ataupun kita nak buat bumbung dulu, boleh ke? Tak boleh. Jadi kita kena ada tiang dulu. Macam tu juga dengan solat. Sebelum kita nak buat amalan yang lain, kita kena jaga solat. Sebagai contohnya orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Okey. First apa yang dia kena buat? Dia kena kenal Tuhan dulu. So dia dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, dia dah Islam. Bermaksud dia percaya bahawa Tuhan tu hanya satu. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka dia ada syahadah. Maka lepas dia mengucap, maka dia kena belajar tentang solat. Okey, solat. Itu untuk orang mu'allaf. Jadi yang kata wajib ni, saya ulang balik, buatlah ni macam mana pun, sakit ke, kita sibuk ke, kita tak sempat ke, ada meeting sampai macam mana pun, kena juga solat. Menunjukkan apa? Bahawa solat ni sangat penting. Sebab apa?
tajuk kita hari ini kerana ia adalah satu perkara, benda yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul mahsyar nanti, di hari akhirat nanti. Allah tak tengok dulu amalan yang lain, Allah akan tengok dulu yang ini. Jadi penjagaan dia sangat penting ya tuan-tuan. Sangat penting. Kan? Kalau kita tengok di sekeliling masyarakat kita, adakah kesemuanya orang menjaga solat? Wallahu alam, saya tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Tapi kalau ada sidang pendengar yang pada hari ini yang mungkin ada pernah tertinggal solat, maka boleh lagi untuk kita qada. Sebab solat ni sangat penting. Kita tak solat, umpama kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang dengan manusia pun dah teruk balasan dia, apatah lagi hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kerana apa solat ini penting? Kerana hadis daripada Imam Muslim menyebut bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Inna bainar rajul wa baina syirk wa kufri tarki as-salat." Inna baina, sesungguhnya sempadan seseorang ar-rajul wa baina syirk, dengan perkara syirik dan kafir, wa kufrun tarki as-salat, ialah meninggalkan solat. Nabi SAW beritahu dekat Jabir, sahabat Nabi, bahawasanya sempadan seseorang itu dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan solat. Dahsyat sekali kepada mereka yang tidak mengerjakan solat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan hadis yang lain, Nabi SAW sebut, "Inna awwala yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamati min 'amalihi salatu, fa in salat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bermaksud perkara pertama yang akan ditanya ataupun dihisab pada diri seseorang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada yaumul mahsyar nanti, pada hari akhirat nanti, ialah solatnya. Jika solatnya sempurna, bersempurna ni maksudnya jika solatnya itu baik, solatnya itu tertib, solatnya itu penuh dengan tumakninahnya, penuh dengan kesempurnaannya, maka dia akan berjaya, kata Nabi SAW. Dia telah berjaya menyempurnakan solat itu dengan sebaiknya. Dan jika kurang sempurna solatnya, maka dia akan rugi dan menyesal. Tuan-tuan sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak highlightkan dekat sini apa dia tuan-tuan, iaitu wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maksudnya jika kurang solat. Tuan-tuan, ada beberapa fahaman, maksudnya ada beberapa penafsiran tentang hadis ni. Yang pertama mengatakan bahawasanya orang yang tidak solat. Yang kedua mengatakan bahawasanya dia solat tetapi dia lalai. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam surah Al-Maun, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yakni yang lalai dalam solat mereka. Tuan-tuan sidang muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan dengan lalai ni tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan, kita semayang tuan-tuan, kita solat tuan-tuan, tetapi Allah gelarkan kita dengan gelar celaka. Celaka ni satu doa ataupun satu, kita kata, perkara yang tidak baik. Ya, celaka. Kenapa Allah kata celaka kepada orang yang solat? Kerana dia lalai. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksudkan dengan celaka itu? Maka Nabi SAW menyebut, yakni yang dia katakan lalai dalam solat itu bukan dia tak semayang. Tak, dia bukan tak semayang. Dia semayang, dia solat, tetapi first, dia solat di akhir waktunya. Dia mengabaikan solat zuhur masuk 1.12, dia semayang pukul 4.30 saja-saja dia pergi buat waktu tu. Betul-betul nak habis, nak masuk waktu asar dah tu, lagi 2 minit dia baru nak solat waktu tu. Sedangkan sebelum ni dia tak buat apa-apa, dia duduk tidur, dia duduk tengok TV, dia main game, lagi apa lagi, pergi jalan-jalan kan, waktu tu dia tak semayang. Maka ini yang dikatakan sebagai lalai.
Tuan-tuan sedang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Al-Kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Kabair ini menceritakan tentang dia dihimpunkan ya dosa-dosa yang besar yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka dalam kitab Al-Kabair ni, dosa yang kedua terbesar selepas dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua terbesar ialah dosa kita meninggalkan solat. Tuan-tuan sedang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya bukan nak cerita orang yang tak solat pada hari ini, tuan-tuan. Saya nak cerita berkenaan tentang orang yang solat tetapi lalai, bertepatan dengan firman Allah yang saya bawakan tadi dalam surah Al-Maun, iaitu celaka kepada orang yang solat, yakni solatnya dalam keadaan lalai. Lalai ni dia terlalu umum, kan? Macam saya sebut tadi, salah satu iaitu mengakhirkan waktu solat. Ada juga orang yang lalai, dia ni jenis mencuri dalam solat. Siapa golongan mencuri ni pula, tuan-tuan? Mari kita tengok, tuan-tuan. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, aswa'un nas sariqatal ladzi yasriqu min salati. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salati? Qala yutimmu ruku'aha wala sujudaha, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermaksud manusia yang paling buruk perbuatannya, perbuatan mencurinya ada banyak. Kita curi barang, kita curi duit, kita curi harta orang, kan? Tapi antara perbuatan curi yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ranking nombor 1 paling buruk curi ni semua buruk, kan? Semua buruk. Tapi antara yang paling teruk sekali curi dia ialah orang yang mencuri dalam solatnya. Sahabat jadi pelik. Sahabat tolong nak minta penjelasan. Macam mana yang boleh dikatakan curi dalam semayang tu? Siapa golongan yang curi dalam semayang ni? Sahabat jadi nak tahu jawapannya. Maka Nabi SAW sebut, iaitu orang yang la yutimmu ruku'aha, iaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku' wala sujudah, dan dia tidak menyempurnakan sujudnya, dan yang tidak membaca ayat Al-Quran dalam solatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Senang faham macam ni, tuan-tuan. Dia semayang, dia nak cepat-cepat. Dia semayang, dia solat, dia kira nak habis ya. Tak ada tomak ninahnya, tak ada yang dikatakan berhenti seketika. Kan setiap perbuatan solat dia ada tomak ninahnya. Lepas kita membaca ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Maka kita rukuk. Jadi yang dikatakan tomak ninah ni apa dia? Iaitu berhenti sat. Macam tu. Maksudnya Allahu akbar, rukuk. Okey, baca subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey, baca. Okey, duduk sat. Selang dengan kalimah subhanallah. Makin pula sami Allahu liman hamida. Betul. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus sujud. Allahu akbar. Baca bacaan, duduk sat. Jarak masa lepas bacaan tu cukuplah dengan kalimah subhanallah. Lepas tu bangkit pula duduk antara dua sujud. Itu yang dikatakan tomaknya. Tapi orang yang dikatakan mencuri, dia semayang cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada berhenti seketika. Selalunya kita akan jumpa automila orang yang solat tarawih nak cepat, kan? Tapi saya tak mau sebutlah benda tu, kan? Sebab tu sunat, saya tak tahu. Mungkin ulama ada perbahasan yang tersendiri. Cuma kalau dalam solat fardu buat macam tu sangat tidak boleh. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menggelarkan mereka ini ialah golongan orang yang mencuri dalam solatnya. Dalam satu hadis lain Nabi SAW sebut, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syams hatta iza kanat baina qarna asyaitani qama fanaqaraha arba'a la yazkurullaha fiha illa qalila.
Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud inilah solat orang munafik. Nabi sebut solat macam ni orang munafik punya solat. Macam mana pula tuan-tuan? Kita tengok. Yang macam mana? Yajlisu yarqubu syamsa, iaitu yang duduk menunggu matahari, hatta iza kanat baina qarna syaitan, iaitu apabila berada pada dua tanduk syaitan, maka qama, dia berdiri, fanaqaraha, iaitu secepat kilat, arba'a la yuzkurullah, sebanyak 4 rakaat yang tidak berzikir kepada Allah, kecuali illa qalila, kecuali sikit ketika mengundi. Maksudnya apa? Solat nak cepat. Yang pertama Nabi gelar orang yang solat cepat ni ialah orang yang mencuri dalam semayang dia, kalut, semayang cepat, tak ada bacaan, tak ada tumakninah. Dan yang kedua Nabi gelar inilah solat orang munafik. Tuan-tuan, zaman sekarang ni banyak orang yang solat dia hanya sekadar melepaskan tanggungjawab dia je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang saya nasihat dia untuk diri saya. Aku solat ni aku nak buatkan tanggungjawab tu betul-betul, ke ataupun hanya sekadar untuk melepaskan tanggungjawab tu. Kita kena buat tu betul-betul tuan-tuan. Kita buat tu buat sehabis baik tuan-tuan. Kita bukan buat untuk siapa, untuk Allah Subhanahu Wa Taala juga tuan-tuan, bukan untuk siapa-siapa. Kan? Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Imam Bukhari tuan-tuan pernah meriwayatkan daripada Huzaifah bin Yaman. Siapakah Huzaifah ni tuan-tuan? Yakni Huzaifah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang begitu rapat dan akrabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah diceritakan orang pernah bertanya kepada Sayyidina Ali, kan? Orang pernah tanya pada Sayyidina Ali, iaitu sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Sayyidina Ali tentang Huzaifah. Maka Ali menyebut bahawasanya Huzaifah ni dia ada satu kelebihan yang mana dia boleh tahu tanda-tanda orang munafik ni. Dia tengok satu orang, dia tahu orang munafik. Tu hebatnya Huzaifah bin Yaman. Sebab apa? Sebab kerana keakraban dia selalu berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belajar dengan Nabi macam-macam, dan akhirnya dia boleh tahu siapa orang munafik, siapa bukan orang munafik. Tu kehebatan Huzaifah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Huzaifah bin Yaman bahawasanya dia telah melihat seorang lelaki sedang solat dan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis yang kita baca tadi ni, yang dia tak buat betul-betul, tak ada tumakninah, semayang nak kalut tadi ni tuan-tuan. Maka Huzaifah berkata kepada lelaki tadi tu, yang tengah solat tadi ni, yang dah habis solat tadi, kamu belum solat, hang belum solat lagi. Dan kata Huzaifah lagi, seandainya kamu mati padahal kamu solat macam ni, tak sempurnakan rukuk, tak sempurnakan sujud. Maksud tak sempurna ni bukan dia tak buat, dia buat, tetapi cepat. Allah macam tu, cepat. Maka kata Huzaifah, seandainya kamu mati padahal kamu solat macam ni tadi, kan, apa yang aku nampak ni, kau solat macam ni, tak sempurna ni, maka kamu akan mati di luar agama fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya bukan ikutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu semayang tak tahu ikut siapa, bukan ikut Nabi, bukan ikut ajaran Nabi, bukan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, solat ini kita janganlah buat main-main tuan. Kenapa? Macam yang saya sebut sebelum ni juga, kerana ianya perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul mahsyar nanti tuan-tuan. Jika kita cuai, kita mengabaikan solat kita tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan betapa dahsyatnya siksaan ataupun azab yang akan dikenakan kepada mereka yang cuai, yang tidak menyempurnakan solat dengan sebaiknya. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mudaththir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la nadhar, lawahatun lil bashar. Sadaqallahul aliyyul azim. Ia bermaksud, apakah engkau mengetahui kedahsyatan azab seksa yang ada dalam neraka saqar? Allah tanya kita ni, wa ma adraka ma saqar. Tuhan tanya kita, hang tahu tak dalam neraka saqar ni ada apa? Azab dia macam mana? Maka Allah SWT sebut, la tubqi wa la nazar. Yakni apa dia? Iaitu dia akan membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sedikit sisa kulit ataupun tubuh badan yang ada pada manusia tu.
Dan kata Tuhan lagi, lawahatun lil bashar, iaitu dia akan terus menerus membakar kulit manusia itu sehinggalah dah terbakar, jadi cantuman baru, bakar, cantuman baru, bakar. Azab sesaat ini untuk siapa dia? Untuk mereka yang cuai dan tidak mengabaikan solat fardu 5 waktu sehari dan semalam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apakah pengajaran ataupun ibrah yang kita boleh dapat daripada kisah ataupun tajuk kita pada hari ini, tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan, solat bukan satu benda yang kita boleh buat main-main, yang kita boleh buat endah tak endah, kita nak buat ikut suka kita, nak buat ikut dan kita. Tak boleh, tuan-tuan. Sila pendengar semua, tak boleh. Kenapa? Kerana solat ini perkara yang sangat penting. Kerana banyak hadis-hadis, banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang solat, kewajipan solat, dan juga apakah balasan ataupun akibat yang akan dikenakan kepada mereka yang mengabaikan ataupun cuai dalam melakukan solat. Tuan-tuan, nak ke dekat yang masyarakat nanti kita semua ni, bayangkan kita bawa pahala solat kita bergunung-gunung, tiba-tiba Allah ambil, Allah campak balik kat muka kita, Tuhan tak terima solat itu. Sedih ya tuan-tuan. Bila mana solat kita tak diterima, maka amalan lain pun takkan diterima, tuan-tuan. Ya, tak menafikan kita masuk syurga dengan rahmat Allah, kan? Ramai orang sebut kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Ya, betul. Tetapi jika kita tidak ada amalan ketika mana kita hidup kat dunia, ingat senang-senang Tuhan nak bagi masuk syurga? Tidak, bukan semudah itu, kan? Jadi saya rasa cukuplah dulu setakat ini saya punya perkongsian saya berkenaan tentang solat, iaitu hisaban pertama di mahsyar. Jadi ma'asabaka hasanati fa minallah wa ma'asabaka sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk, apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Tuan-tuan ambillah yang baik, dan kalau yang buruk itu tuan-tuan tinggal, kan? Okay, kerana manusia ni seringkali ada kelemahan dan lemah, ya tuan-tuan. Jadi saya sudahi dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna min karimul fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. ربنا تقبل منا دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.